Kita nak dengar ringkas bincang berkenaan dengan 3 lagi pindaan yang menjadi keraguan dan mungkin Datuk Seri boleh explain. Yang pertamanya adalah ayat mastautin secara tetap dimansuhkan daripada teks asal perkara 14-1B section 1A bahagian 2 jadual kedua. Maksudnya peruntukan ini adalah untuk mencegah masalah tanpa kewarganegaraan diwariskan dari satu generasi ke satu generasi. So sekarang ni jika ada anak kepada 2 orang yang bermastautin tetap di Malaysia, dia boleh dapat kewarganegaraan Malaysia. Tetapi bila pindaan ini jika dilulus nanti, maka anak seorang yang lahir kepada 2 ibu dan bapa yang bermastautin tetap tidak lagi layak mendapat kewarganegaraan secara automatik. Bayangkan tu Sri, kalau 2 ibu bapa tu stateless. Dan ada banyak kes macam ni di Sabah dan Sarawak. Kes suku Lundayu sebagai contoh di Tenem. Dia ada IC merah. Dulu kita bagi IC merah kepada dia orang. Dia orang tak ada, they don't have citizenship. Anak dia lahir dan anak dia sepatutnya layak mendapat kewarganegaraan sebab parent dia duduk di Malaysia. Dah lama duduk di Malaysia, Sabah Sarawak for a long time. In fact, since birth. Tetapi tiba-tiba Datuk Seri deny anak mereka dapat kewarganegaraan. Jadi sekolah tak dapat pada kadar warga negara Malaysia. Kesihatan pun sama juga. Why do you do this? Baik. Ada 2 bahagian saya nak sebut. Pertama, saya baca handset Parlimen pada masa On Jaafar bentangkan perkara ni di mana anak kepada PR holder ni, IC merah ni dapat jadi automatik. Dalam handset tu disebut secara spesifik, dia rujuk kepada rakyat Singapura, orang Singapura. Pada masa itu dah handset tu disebut begitu. Ya tak? Mana niat asal dia ke situ sebenarnya. Okey. Itu niat asal. Ya. Tapi amalan selepas itu, siapa saja yang IC merah dapat cara automatik lah. Tapi niat asal, itu saya kalau nak bentang nanti dalam Parlimen, saya kena careful betul-betul teks saya tu. Sebab satu, di hari muka nanti, itu akan ada weightage. Rujukan tentang niat sebenar kerajaan. Ya. Nak menyusahkan, nak mempersulit atau nak mempermudahkan. Baik, saya baca yang itu dalam handset. Baik. Sejak daripada tahun 63 sampai sekarang hari, berapa ramai yang dapat warga negara secara automatik melalui jalur ini? Maknanya parent IC merah. 735,000 sejak 1963. Jadi, technically, siapa hari ini yang pegang IC merah, dia masih ada warga negara dia. Tak semua ke? Tak, technically begitulah. Basis dulu. Sebab saya akan sampai pada kes Sabah sekejap lagi. Technically, bila dia ada di sini pegang IC merah, bermaksud dia masih ada warga negara. Itu foreign citizen. Ya. Tak ada masalah. Ya. Tapi dalam law ni, dan pindaan ni, dia tak distinguish foreign citizen dan stateless. Baik, saya akan jelaskan yang itu. First step dulu. Sekarang ini, kalau dia masih lagi rakyat Indonesia, rakyat Jerman, PR, dia kat sini, PR. Okey, dan anak lahir automatik. Kita kata taklah. Anak lahir pendaftaran lah. Ya. Macam layanan diberi kepada PR kita di luar. Correct. Sabah. Apa langkah ke depan kita? Sekarang ini, KDN dan Kerajaan Negeri Sabah, kita wujudkan satu jawatankuasa untuk menangani perkara ini. Sebab dia Sabah ni lebih kompleks. Orang tak percaya jawatankuasa ni tu. Trust deficit. Why not kita buat pindaan kata yang jelas. bagi stateless, kita masih lagi bagi secara automatik. Perkara ni sebenarnya hari, siapa pun pernah berada sebagai anggota pentadbiran tahu. Kompleksnya seperti mana RCI finding tahun 2012. I mean, kita terima hakikat tu dulu lah. Maksudnya, Palau 40,000 bilangannya, kemudian mereka yang datang dari Filipina, datang Indonesia, datang sebagai pelarian, beranak pinak, gunakan kad IMM 13, kad burung dan segala macam. And now 19B kata lahir sini automatik. So, kerajaan Sabah merasakan bahawa kalau jumlah ini diterima secara terbuka, lamsam gitu, dia merubah. Sebab itu. But so far Tok Sri, sebelum pindaan ni buat, apa yang berlaku? Automatik tak ada pun lambatkan yang. Kes sebenarnya, dalam kes yang kategori ni, jumlah permohonan pada Sabah berapa? 16,000. 16,000. Sebab itu kita kata, saya bukan saja buat dengan Sabah, saya buat dengan Sarawak juga. Tapi ini status quo. Tapi kalau kekal status quo, dia tak akan menyebabkan lambakan. Baik, saya sebut bahawa
Prosesnya Khairi juga sebut tadi. Sebab itu saya kata saya tak nak guna perkataan dinafikan. Cuma kita alih daripada automatik pada pendaftaran. Dia tetap dapat. Setelah dia memenuhi semua syarat permohonan. Okay. Itu aja cerita dia. Sebab ada 3 jalur. Ya, kalau kerajaan nak adakan elemen siasatan, kalau tak boleh. Nak elemen siasatan. Jadi trust deficit tu kena kurang dululah. Sebab itu kita come out dengan SOP bahawa setahun selepas ini. Kes tertangguh 31 Disember selesai. Saya ulang banyak kali ni.